Anjur Husnul Khatimah ialah sebuah projek bagi mengisi saudara keperluan insan-insan di permukaan bumi ini, iaitu untuk mati dalam Husnul Khatimah sesuai dengan doa kita, Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. InsyaAllah sebuah projek, sebuah kampus, sebuah kompleks yang dinamakan Anjur Husnul Khatimah yang akan didirikan tidak berapa lama lagi, dan insyaAllah akan memberikan khidmat yang terbaik kepada seluruh umat Islam untuk hidup dalam Islam dan mati dalam Husnul Khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menepati apa yang dibincangkan sekarang ini, mungkin rujukan boleh dibuat kepada 3 buku yang saya hasilkan. Buku yang pertama, saudara, ialah Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat. Buku yang kedua ialah Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Dan buku yang ketiga ialah bukunya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Dapatkan buku ini tuan-tuan dan puan. Bacakan buku ini, insya-Allah. Inilah buku panduan untuk kita menjadi insan yang baik, menjadi muslim yang baik, menjadi mukmin yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First Move Childcare Center adalah sebuah organisasi yang melaksanakan fungsi-fungsi untuk mendidik, mengasuh anak-anak. Program yang kita kenalikan ini ialah untuk membantu ibu bapa. Kita hendak anak-anak tuan-tuan sihat, fizikalnya, tahap intelektualnya, tahap emosionalnya. Yang pentingnya ialah tahap spiritual. First Move Childcare Center ini, First Move artinya sentiasa ke depan saja. Mereka akan berdiri sebagai orang yang pertama, duduk dalam saf pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Shadaqallahul azim. Dan orang yang mendapat petunjuk, Allah akan menambah petunjuk kepada mereka dan menganugerahkan ketakwaan kepada mereka. Para penonton yang hormati sekalian, alhamdulillah, saya bacakan tadi sepotong ayat yang paling ringkas mengenai hidayah. Hidayah Allah Subhanahu wa taala. Marilah pagi-pagi ini tuan-tuan dan perempuan, kita jemput, insya-Allah kita jemput rezeki pagi ini. Kita jemput isteri kita yang balik kerja pada hari ini, insya-Allah. Kita jemput tuan-tuan dan puan, apa juga teman-teman yang datang untuk bertemu kita di pejabat di mana-mana. Banyak jemputan-jemputan yang kita buat pada pagi ini. Jemputan yang kita buat pada semalam. Jemputan yang sudah dibariskan pada hari esoknya. Invitation. Mari kita jemput hidayah dalam hidup kita, tuan-tuan. Mari kita jemput hidayah dalam hidup kita. Harap-harap tuan-tuan dan puan dan saya dan tuan-tuan dan puan seluruhnya, insya-Allah, hidup dengan hidayah dan mati dengan hidayah. Tuan-tuan dan puan, hidup dengan hidayah dan mati dengan hidayah. Marilah kita bersama-sama mati dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Matilah kita dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu dibacakan. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa-siapa yang matinya di akhir hujung ayatnya mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dikurniakan jannah, dikurniakan syurga kepada mereka. Ada yang mengatakan diwajibkan syurga ke atas mereka. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, insya-Allah pagi ini kita nak sambung. Hari ini, tuan-tuan, adalah cerita yang ketiga, adalah siri yang ketiga di hujung usia kita bila kita menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita cerita mengenai dahsyatnya sakaratul maut. Dahsyatnya sakaratul maut. Apa dia sakaratul maut, tuan-tuan? Sakaratul maut ialah hujung-hujung usia, di saat yang hujung sekali. Dan tuan-tuan dan puan, hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan, tuan-tuan, apa dia katanya? Hadis kata, setiap amalan ini berdasarkan kepada penyudah dalam hidup kita. Setiap amalan kita di hujung usia kita akan menentukan bagaimana caranya kita akan mati menghadap Allah.
Tuan-tuan, kalau di hujung usia kita ni masih lagi lara-lara, hujung usia kita ni tuan-tuan susah nak ke masjid, hujung usia ni masih lagi liat nak sembahyang, hujung usia ni masih lagi liat nak menyahut seruan azan yang kita dengar daripada rumah kita, dengar daripada pejabat kita, dengar daripada kilang kita, maka penghujungnya pun tuan-tuan dan puan adalah lebih kurang ceritanya cerita liat kita nak berjumpa dengan Allah untuk menyebut kebesaran Allah. Liat lidah kita untuk menyebutkan kebesaran Allah. Liat hati kita untuk menyebutkan kebesaran Allah. Liat pemikiran kita untuk menyebutkan kebesaran Allah. Liat lidah kita ini untuk menyebutkan kebesaran Allah, untuk menyebutkan kalimat tauhid di hujungnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Para penonton yang dirahmati sekalian, saudara-saudara, saya bacakan lagi. Setiap amalan ini berdasarkan kepada penyudah di dalam hidup kita. Apa penyudahnya? Penyudah dalam hidup kita, saya nak sebutkan tuan-tuan, penyudahnya ialah, itulah penyudahnya yang menjadikan tuan-tuan dan puan gambaran kepada kematian kita, gambaran kepada saat bila nyawa kita diruntun, bila nyawa kita dipisahkan daripada jasad kita. Itulah cara penyudah hidup kita bila malaikat maut mencabut nyawa kita. Tapi kalau penghujung kita, Masya Allah, penghujung orang yang beriman, penghujung orang yang bertakwa, malaikat maut datang pun dengan penuh hormat memberi salam kepada kita. Dengan penuh hormat mendatangi kita daripada depan, daripada kanan, daripada kiri, dengan penuh hormatnya kepada kita, dengan penuh kasih sayangnya kepada kita, tuan-tuan, dan menghormati kita sebagai umat Muhammad, sebagai insan di permukaan bumi ini yang sudah patuh kata perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat maut, tuan-tuan dan puan, akan bertemu dengan kita di saat akhir waktu sakaratul maut pun dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kehormatan kepada kita. Tetapi jika akhir hayat kita, tuan-tuan, akhir hayat penuh dengan gara-gara kedurhakaan kepada Allah, ganasnya malaikat maut, tuan-tuan. Ganas dia mencabut nyawa kita. Ganasnya dia, tuan-tuan. Rakusnya dia, kasarnya dia. Sebab itu kita tengok, kalau tuan-tuan biasa menghadapi orang mati, macam-macam keadaan. Macam-macam keadaan. Dan di depan kita sekurang-kurangnya yang telah kita baca, ada 10 atau 11 tuan-tuan yang dikatakan contoh-contoh ataupun tuan-tuan sifat-sifat ataupun cara-cara ataupun keadaan-keadaan orang yang mati yang disebut dalam mati sebagai husnul khatimah. Kita tak bincang pagi ini. Mungkin kita tangguhkan nanti. Apa dia tanda-tanda seseorang itu, tanda lahiriah, tanda lahir, tanda yang dapat dipertengok dengan mata, tanda yang dapat dipegang dengan tangan, tanda yang dapat didengar dengan telinga, tanda yang dapat disaksikan di depan mata kita dan mata saudara-saudara, adik-beradik, saudara dengan di depan anak-anak, depan isteri kita. Apa tanda-tandanya? Seorang orang meninggalkan dunia ini dalam keadaan mati dalam husnul khatimah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, matikan aku dalam husnul khatimah. Apa dia mati husnul khatimah? Mati husnul khatimah, perkataan yang terakhir. Lepas tu tak menuturkan kata-kata apa lagi dah. Kita dah menuturkan berapa juta perkataan. Berapa juta perkataan. Daripada kita pandai bercakap, sampailah kita menjadi toddler, sampailah menjadi kita kanak-kanak, sampai menjadi remaja, sampai menjadi dewasa, sampai menjadi tua, sampai menjadi lanjut usia macam saya ni. Agak tuan-tuan, berapa juta perkataan, berapa ratus juta perkataan. Saudara, akhir daripada jutaan perkataan itu, apa akhirnya? Bukan emak, bukan ayah, bukan isteri, bukan suami, bukan harta, bukan metoka, bukan ladang, bukan mansion, bukan rumah yang besar, bukan istana, bukan title, bukan. Yang nak disebut perkataan terakhirnya, yang nak diajar daripada sekarang ni, masa kita hidup ni, belajarlah lidah kita, lembutkanlah lidah kita, tuan-tuan, untuk mengucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah.
Siapa yang mengucapkan kalimat terakhirnya la ilaha illallah, Allah wajibkan syurga ke atas mereka. Para penonton yang rahmati sekaliannya, balik kepada sakratul maut. Sebelum tu tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita nak tengok satu lagi tuan-tuan satu lagi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu menyebutkan, hadis itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tolong sudahkanlah kehidupan kami ini dengan husnul khatimah, dan jangan sekali-kali matikan kami di dalam keadaan su'ul khatimah. Nabi ndak umatnya, bukan baginda saja, bukan sahabat-sahabat baginda yang dijamin syurga itu, seluruh umatnya mati dalam husnul khatimah. Pernah Nabi menyebutkan dalam hadisnya bagaimana seksanya untuk mati, bagaimana sengsaranya bila nyawa nak dicabut daripada badan, bila nyawa nak dicabut daripada jasad, punya seksa dan kesesaan itu Allah tidak kecualikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ya Allah, punya sakitnya macam 300 kali dicambuk oleh pedang, dicambuk pedang, 300 pedang, 300 pedang. Macam tuan-tuan dan puan, pokok yang berduri dimasukkan dalam tubuh kita, dalam perut kita, ditarik keluar duri-duri itu. Itulah seksanya, sengsaranya, deritanya bila nyawa nak keluar daripada jasad kita. Kalau kita termasuk dalam golongan orang-orang yang ingkar kepada titah perintah Allah, yang susah nak salat, susah nak ke masjid, susah nak baca Quran, susah nak duduk majlis ilmu, tak berminat nak didik isteri, tak berminat nak didik anak. Biarkan isteri, tuan-tuan, biarkan isteri, biarkan anak dalam keadaan isteri dan anak tidak minat kepada agama. Biarkan anak, tuan-tuan dan puan, keluar waktu petang, tak balik waktu tengah malam, sembahyang entah di mana, salat entah di mana, dengan siapa dia keluar, kita biarkan aja. Dan biarkan rumah kita menjadi kelab malam, tuan-tuan dan puan. Pergi sana, dalam bilik, masing-masing bilik ada televisyen belaka. Biarkan anak-anak kita, tuan-tuan, menghabiskan masa dengan handphone, dengan smartphone-nya. Tinggal salat, tinggal hubungan dengan mak, tinggal hubungan dengan ayah, tinggal tak bercakap dengan mak, tak bercakap dengan ayah, tak raikan mak, tak raikan ayah, tak muliakan mak, tak muliakan ayah, tak hormati mak, tak hormati ayah. Kita biarkan diri kita yang menjadi ketua dalam rumah tu, tuan-tuan, kita merajuk, kita bawa diri kerana perangai anak-anak, tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan, kita ni sebagai tuan rumah kita, tuan-tuan, di hujung usia, kita merajuk, kita yang bawa diri, akibat daripada perangai anak-anak yang mata tak suka melihat, yang telinga tak suka mendengar, yang hati kita terdetik hati kita, tuan-tuan, merasakan, tuan-tuan, apa yang dilakukan oleh anak-anak itu bertentangan dengan kehendak kita, sebab kita cuba bawa seluruh ahli keluarga ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Macam mana rumah kita, tuan-tuan, tengok daripada pagi hari ini, sekarang pukul 7 sekarang ni, pukul 7:13 minit jam saya. Pukul 7:13 minit sekarang ini. Macam mana rumah kita? Adakah ada potensi, tuan-tuan, orang-orang dalam rumah kita, penghuni-penghuni rumah kita ni potensi untuk menyebutkan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah? Anak kita masuk dalam kumpulan itu, isteri kita masuk dalam kumpulan itu, suami kita masuk dalam kumpulan itu. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, Allah kurniakan jannah kepadanya. Allah wajibkan jannah, syurga kepada mereka. Tengok saja rumah kita pagi ini. Tengok saja rumah kita waktu kemarin. Tengok saja rumah kita waktu sebelumnya. Tengok keadaan rumah, tengok susunan rumah, tengok suasana rumah, tuan-tuan. Tengok ekosistem rumah, tengok ahli-ahli rumah, tengok isteri kita dalam rumah, tengok anak-anak kita dalam rumah, tengok televisyen kita, tengok hiburan dalam rumah kita, tengok apa yang ditengok oleh mata anak-anak kita, tengok hati anak-anak kita, jiwa anak-anak kita. Tengok di mana letaknya, tuan-tuan, di mana letaknya ibadat-ibadat yang diwajibkan kepada kita. Saudara-saudara,
Inilah sebenarnya suasana di hujung usia. Inilah suasana saudara di hujung usia. Sebagai ayah-ayah, sebagai mak-mak macam saya ini, tuan-tuan, kalau rumah kita separuh kelab malam lah kita bertemu dengan Allah. Itulah suasananya. Kalau rumah kita macam restoran, macam bar and restoran, tentang kafe, macam suasana itulah kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau suasana rumah kita semuanya peminat-peminat drama Korea tu, semuanya peminat-peminat K-pop, yang tua, yang muda, semuanya telah dibanjiri dengan suasana, dengan impian K-pop. Saudara-saudara, maka dengan K-pop lah kita mati bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, kalau suasana rumah kita, tuan-tuan, pagi petang cerita bola dah mula sekarang, tuan-tuan. Walaupun bola dimainkan dalam keadaan tidak ada spectators, tapi cara mereka mempromosikan, cara mereka buat persembahan, tuan-tuan, cara mereka buat dia punya efek dia, sound effect dan sebagainya, visual effect dia, Masya Allah. Seperti kita berada dalam stadium besar, tuan-tuan dan puan. Anak kita tenggelam dengan bola, tenggelam dengan Ronaldo, tenggelam dengan Messi. Ini dia. Saudara, adakah dengan itu kita nak bertemu dengan Allah? Kita terpalit, tuan-tuan. Walaupun tuan-tuan tidak tengok, tapi terpalit. Kita terpalit. Dan itulah yang disebut tadi, tuan-tuan, kehidupan manusia ini untuk bertemu dengan Allah bergantung kepada amalan akhirnya. Apa amalan akhir kita? Sesaudara yang saya muliakan sekalian ni, oleh itu, sesaudara, ya, kita harap insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Tuan-tuan, bila kita berada dalam keadaan sakratul maut itu, bila kita berada dalam keadaan sakratul maut, tuan-tuan dan puan, kita memerlukan gandingan-gandingan untuk mengiringi kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang inilah buku yang saya tulis, tuan-tuan. Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Saya detailkan satu persatu perinciannya. Apa kita nak buat bila ayah bonda sihat, macam mana nak khidmati ayah bonda sihat. Apa nak buat bila ayah bonda sakit ringan, macam mana nak mengkhidmati ayah bonda sakit ringan. Tuan-tuan, macam mana nak mengkhidmati ayah bonda yang sakit berat, macam mana nak mengkhidmati mereka. Ayah bonda yang sakit berat. Yang keempat, macam mana nak mengkhidmati ayah bonda yang sedang berada di hujungnya dalam keadaan sakaratul maut, di mana kita. Dan akhirnya, bila nyawa sudah terpisah daripada jasad ayah kita, mak kita, siapa yang nak menguruskan jenazah mereka? Anak-anak? Mestinya anak-anak, afdalnya anak-anak. Sepatutnya bahu anak-anak yang memikul tanggungjawab anak-anak. Setiap anak-anak. Tapi yang paling mudah kepada kita, serahkan kepada masjid. Tuan-tuan, semalam kita cerita dalam kita punya program 9.15 semalam, tuan-tuan, panjang lebar kita cerita, ya, Ustazah Isfadiah bersama dengan Tuan Encik Tuan Zaid, kita cerita dalam hujung-hujungnya, salah satu daripadanya, macam mana tentang hubungan kita dengan masjid, hubungan kita dengan masjid, hubungan suami dengan masjid, hubungan isteri dengan masjid, hubungan anak-anak dengan masjid. Saudara-saudara yang saya muliakan sekalian, inilah yang kita kena fikir. Tuan-tuan kena fikir dan saya kena fikir, tuan-tuan, ya. Dan hubungan dengan masjid, tuan-tuan, didapati kebanyakannya yang hadir ke masjid 1%. 1% yang hadir masjid. 1% yang maghrib bersama. 1% yang menunggu sebelum Isyak duduk dalam majlis, ada ilmu yang disampaikan oleh penyampai-penyampai ilmu daripada jauh dan dekat, berbagai-bagai. Ada yang ada PhD, ada yang ada masters, ada yang first degree, ada yang di Kahirah, ada yang balik daripada Madinah, ada yang balik daripada Yaman, ada yang balik daripada Maghribi, ada yang balik daripada Libya, ada yang balik daripada Syria. Masya Allah, tuan-tuan. Ya. Lulusan-lulusan tempatan, alhamdulillah, bagus-bagus. Tapi berapa orang yang duduk dalam majlis ilmu? Berapa orang, tuan-tuan? Berapa orang yang duduk dalam majlis ilmu? Tuan-tuan pergi banci berapa orang relative to the number of population dekat kawasan itu? Sikit, 1%, tuan-tuan, 1%.
Dan inilah yang kita nak hidupkan, tuan-tuan. Saya harap inilah yang kita nak hidupkan. Dan ini ada kesan besar kepada saat kematian kita yang disebut sakaratul maut. Hari ini kita bincang tajuk kita dahsyatnya sakaratul maut. Tuan-tuan akan bertemu dengan sakaratul maut. Saya akan bertemu dengan sakaratul maut. Pasti kita akan bertemu dengan sakaratul maut. Jadi tuan-tuan, saya nak ulang balik. Sakaratul maut ialah saat-saat akhir di mana seseorang itu sedang berdepan dengan kematian, berdepan dengan malaikat maut untuk dipisahkan nyawanya daripada jasadnya. Pemisahan nyawa daripada jasad itu bergantung kepada tahap-tahap keimanan. Yang beriman smooth, yang beriman cantik, yang beriman ditarik nyawa-nyawanya dengan penuh hormat. Yang beriman, tuan-tuan, malaikat maut begitu mesra dengan kita yang nak mati bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang tidak beriman, yang lambat nak sembahyang, yang tak berapa nak sembahyang, dah umur tua pun tak jaga sembahyang. Yang umur tua pun susah sangat nak melangkah kaki ke masjid. Kereta ada 4 biji di rumah, tak boleh start pagi-pagi untuk ke masjid. Masjid jarak dengan rumah 100 meter, tuan-tuan dan puan. Kan? Motosikal ada, basikal ada. Tuan-tuan sebutkan apa saja. Kesihatan ada, semua ada. Semua ada. Tuan-tuan nak sebutkan, untuk datang ke masjid, semua kemudahan ada. Kesihatan ada. Malam tadi, tuan-tuan, disebutkan dalam salah seorang daripada yang komen tu, kita ulas malam tadi, tuan-tuan. Suami saya seorang yang berkelulusan agama. Dia sebut, suami saya orang berilmu dan berkelulusan agama. Saya sebut, saya bacakan malam tadi, tuan-tuan. Tetapi suami saya sangat sukar untuk ke masjid. Suami saya tidak ke masjid atas sebab dia kata imam yang menjadi imam itu bacaannya tidak tepat. Dan semalam kita bincang, kalau bacaan tidak tepat, sebagai orang yang berilmu, disebabkan suami saya berilmu dan ilmu agama, orang agama. Tapi kalau kita menjauhkan diri daripada masjid kerana imam tidak baca dengan tepat dan kita tidak tepatkan bacaannya, Masya Allah, tuan-tuan bertanggungjawab bukan saja kepada imam, bukan saja kepada makmum. Tuan-tuan bertanggungjawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana ilmu kita, di mana kemahiran kita, di mana kebolehan kita, di mana dakwah kita, di mana sifat menegur kita, di mana sifat hormat kita, di mana sifat sayang kita kepada imam. Kita sayang kepada imam itu. Di mana sifat sayang kita kepada makmum. Kenapa kita melarikan diri duduk di rumah dalam keadaan bacaan imam kurang tepat dan terus kurang tepat mengimamkan makmum, barisan makmum 1-2 saf di belakang itu. So, Ustazah Isfadiah mengatakan, kenalah dia menggunakan ilmunya, buat correction dengan cara yang paling baik, dengan pandangan yang penuh hikmah. Tetapi dia terus mesti mendampingi masjid, mendampingi surau, bukan mengasingkan diri kerana imam membaca tidak tepat bacaannya. Saudara-saudara yang saya muliakan sekalian, ya. Balik tadi tuan-tuan tentang sakratul maut ini, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Tuan-tuan, balik. Kita hendak supaya hujung usia kita ni smooth. Hujung usia kita ni lancar. Hujung usia kita ni licin. Hujung usia kita ni mati sebagai seorang yang beriman. Dan tuan-tuan nampak, insya-Allah nanti kita balik. Sekarang ni kita nak rehat sebentar, tuan-tuan. Menunggu sedikit daripada Yayasan Sabahah. Apa pesanannya, tuan-tuan, sebelum kita meneruskan perbincangan mengenai dahsyatnya sakaratul maut, tuan-tuan. Sila. Anjur Husnul Khatimah ialah sebuah projek bagi mengisi saudara keperluan insan-insan di permukaan bumi ini, iaitu untuk mati dalam husnul khatimah sesuai dengan doa kita. Allahumma khtim lana bihusnul khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Insya-Allah sebuah projek, sebuah kampus, sebuah kompleks yang dinamakan Anjur Husnul Khatimah yang akan didirikan tidak berapa lama lagi, dan insya-Allah akan memberikan khidmat yang terbaik kepada seluruh umat Islam untuk hidup dalam Islam dan mati dalam husnul khatimah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menepati apa yang dibincangkan sekarang ini, mungkin rujukan boleh dibuat kepada 3 buku yang saya hasilkan. Buku yang pertama, saudara, ialah Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat. Buku yang kedua ialah Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Dan buku yang ketiga ialah bukunya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Dapatkan buku ini tuan-tuan dan puan. Bacakan buku ini, insya-Allah. Inilah buku panduan untuk kita menjadi insan yang baik, menjadi muslim yang baik, menjadi mukmin yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FUSMOVE Childcare Center adalah sebuah organisasi yang melaksanakan fungsi-fungsi untuk mendidik, mengasuh anak-anak. Program yang kita kenalikan ini ialah untuk membantu ibu bapa. Kita hendak anak-anak tuan-tuan sihat, fizikalnya, tahap intelektualnya, tahap emosionalnya. Yang pentingnya ialah tahap spiritual. FUSMOVE Childcare Center ini, FUSMOVE artinya sentiasa ke depan saja. Mereka akan berdiri sebagai orang yang pertama, duduk dalam saf pertama. Para penonton yang dihormati sekalian, kita dapat komen-komen ni tuan-tuan, komen-komen ni. Banyak komen pada pagi ni. Pertama, komen tuan-tuan, yang suami memang tidak minat untuk ke masjid. Kerana suami pergi kerja pukul 8, pukul 7 dah pergi kerja. Yang ikut mengikuti program ini ialah isteri-isteri. Isteri-isteri agak atas beberapa sebab sukar nak menyampaikan inti program ini, konten program ini kepada suami yang disayang dan suami yang dicinta. Akhirnya, tuan-tuan sampai pencen pun begitulah. Pagi-pagi suami dah pergi, tuan-tuan dan puan, banyak siaran-siaran agama. Soal jawab agama dengan TV Hijrahnya, dengan TV 3-nya, TV 9-nya, termasuk kita tuan-tuan, termasuk kita Yayasan Sabha. Tuan-tuan, kita mempamerkan, insya-Allah tuan-tuan, seluruh dunia tengok program ini tuan-tuan. Seluruh dunia. Seluruh dunia tuan-tuan. Orang United Kingdom tengok, saya dapat tuan-tuan daripada Riyadh, saya dapat komen daripada Riyadh, daripada Norway, saya dapat daripada Sweden tuan-tuan, saya dapat daripada Amerika. Mereka menyaksikan program ini. Tapi kita tuan-tuan, yang duduk di Malaysia, yang duduk di Kuala Lumpur, yang duduk di Lembah Kelang, setengahnya tuan-tuan dekat dengan studio kita ni, di Taman Tun Dr. Ismail ini, kita tak tengok program ini. Tak terpanggil untuk tengok program ini. Memanglah penyampainya pun, entah siapa penyampainya, Hasan Ali itu siapa. Tapi tuan-tuan, bukan penyampainya, konten yang disampainya. Bukan penyampaian ilmunya, tapi ilmu yang disampaikan. Bukan manusia penyampainya, tapi tuan-tuan, isi kandungan yang disampaikan. Jadi sebab itu, tuan-tuan dan puan yang saya muliakan sekalian, ada satu lagi yang mengatakan, tuan-tuan dan puan, ialah suami-suami pukul 8, tuan-tuan, tengok berita. Pukul 8 tengok berita. Kita tengok berita, memang berita kita dah tahu tuan-tuan. Tuan-tuan tengok berita pun, dalam handphone pun ada berita, tengok TV pun ada berita, dalam kawan menyampaikan ada berita, surat khabar pun ada berita, berbagai-bagai. Kita tengok berita tuan-tuan. Akses kepada berita tiap-tiap minit kita buat. Tapi akses kepada program yang macam ini, kita pilih berita daripada switch on program macam ini. Kita tengok berita, tetapi kita tak tengok. Sebelum berita tuan-tuan, saya yakin kalau berita pukul 8, misalnya berita pukul 8, sebelum berita tu banyak program-program untuk membuka pintu hati. Banyak program-program untuk membuka pintu hidayah. Tapi kita tidak pergi kepada program itu. Terus kepada berita saja. Berita ini cerita antara makhluk dengan makhluk. Tapi ustaz-ustaz yang bercerita pada pagi ini, berita antara manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makhluk dengan makhluk dah banyak cerita tuan-tuan. Bila kita mati, sakratul maut ni bukan cerita. Sakratul maut, hujung usia kita yang namanya sakaratul maut ini bukan cerita manusia dengan manusia lagi. Tapi kita bercerita manusia dengan Allah. Hubungan manusia dengan Allah. Hubungan manusia dengan hari kubur. Hubungan manusia dengan malakal maut. Hubungan manusia dengan alam barzah. Hubungan manusia dengan siksa di kubur. Hubungan manusia akan dibangunkan pada hari kiamat. Hubungan manusia akan berada di padang mahsyar. Manusia berada di atas mizan. Manusia berada di titian sirat. Manusia akan dibukakan pintu syurga atau dibukakan pintu neraka kepada mereka. Masya Allah tuan-tuan. Bayangkan konten ni, so heavy the content tuan-tuan. So heavy. You know, the subject is very, very heavy.
Subjek bukan saja kepada kehidupan, tapi kepada kita mati bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berita tuan-tuan, saya terlalu yakin. Saya pun satu masa dulu tuan-tuan boleh dikatakan sebagai orang TV lah dengan Forum Peranan Ehwal Islam saya. Dengan kita punya tuan-tuan. Forum Peranan Ehwal Islam bersama dengan Datuk Ismail Qamus almarhum, bersama dengan Datuk Harun Din, bersama dengan Datuk Hassan Din, bersama dengan Datuk Ishak Barum, bersama dengan Datuk Hashim Yahya dan ramai lagi yang hampir semuanya telah kembali bertemu dengan Allah. Tinggal saya seorang tuan-tuan. Mungkin ada beberapa teman-teman yang lain yang masih hidup lagi. Itu dia. Saudara-saudara, apa yang saya nak sebutkan ya, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita tuan-tuan. Apapun ya, pagi ini, kalau kita cerita sakaratul maut ini tak menarik juga lagi. Sakaratul maut kita cerita tidak memberikan kesedaran kepada kita. Sakaratul maut yang kita ceritakan ini tidak menjentik hati kita. Sakaratul maut ini tidak membangunkan, tidak memberikan nafas baru kepada hati kita. Sakaratul maut yang kita ceritakan ini tidak mendekatkan kita kepada Allah. Sakaratul maut yang kita ceritakan ini tidak mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakaratul maut yang kita ceritakan ini tidak mendekatkan kita kepada masjid dan surau. Sakaratul maut yang kita ceritakan ini tidak mendekatkan kita kepada majlis-majlis ilmu agama. Sakaratul maut yang kita ceritakan ini tidak mendekatkan kita kepada insan-insan yang salih, yang salihah, insan yang beriman, yang bertakwa, yang diberikan ihsan. Saya tak tahulah tuan-tuan ya. Cerita apa lagi sebenarnya? Cerita apa lagi yang boleh mengusik hati kita? Cerita apa lagi yang boleh mengetuk hati kita? Cerita apa lagi tuan-tuan yang boleh melembut, melunakkan hati kita? Para penonton yang mati sekalian, saya minta maaflah tuan-tuan saya nak menyebutkan bila kita berada dalam sakratul maut, ada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, laqinu mautakum la ilaha illallah. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Talqinkan mereka yang nak pergi bertemu Allah, mereka yang berada dalam sakaratul maut, talqinkan mereka dengan kalimat la ilaha illallah. Okey, ini mentalqinkan. Saudara, kita ada 6-7 orang anak tuan-tuan. Cuba tuan-tuan fikirkan sekarang ni. Tutup mata sekejap, fikir sekejap, tafakur sekejap. Anak yang mana yang akan duduk di sebelah kita, yang akan pergi kepada telinga kita, dekat-dekat dan membisikkan, ayah, la ilaha illallah. Ayah, la ilaha illallah. Ayah, la ilaha illallah. Itulah kalimat talqin. Tuan-tuan, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan orang yang dalam keadaan sakaratul maut. Siapa orang tu? Mak kita, ayah kita, isteri kita, suami kita, abang kita, adik kita, pakcik kita, makcik kita, tok wan kita, tok kita. Apa hadiah yang paling besar? Hadiah yang paling besar tuan-tuan, kita tak boleh attach harga. No pricing for that kind of gift. Tak ada harga. Tuan-tuan, tak ada harga punya, tinggi harganya dengan tidak ternilai. Bagi dunia dan seisi-isinya, kita tolak tuan-tuan dan puan. Kita nak satu baris kalimat. Ketika itu, apa dia? La ilaha illallah. Siapa yang nak bagi kalimat itu, mari kita menongkan sekali lagi tuan-tuan. Kita ada kadang anak laki-laki, 6 orang misalnya. Katalah 3 laki-laki, 3 perempuan. Semuanya anak dah besar, semua dah kahwin. Bercucu belaka kita dah. Siapa yang nak duduk? Yang nak bisikkan kalimat itu, mentalqinkan kita? Siapa saudara? Anak yang mana? Anak yang tak ke masjid? Anak yang tak jaga sembahyang? Anak yang tak tahu baca Quran? Anak yang tak pernah mendengar sepotong hadis? Anak yang dalam jiwanya tak ada sepotong hadis pun yang dapat dihafaznya? Anak yang tidak dapat menghafaz surah-surah selain daripada qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas. Ini. Anak-anak tuan-tuan yang berhibur-hibur pagi, petang dan siang malam. Anak-anak yang hampir lupa minta maaf, lupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Minta maaf saya gunakan perkataan itu.
Anak itu nak mentalkinkan kita. Anak itu nak menyebutkan diri kita. Those kind of children yang akan whisper dalam telinga kita, la ayah, la ilaha illallah. Yang lain dah menangis sedu-sedan. Saya dah sebut pagi semalam. Sedu-sedan tangisan tak bantu dia. Sikit pun tak dapat tolong ayah yang disayang, mak yang nak disayang, nak pergi ni. Air mata dicurahkan, melolong, peluk memeluk di antara kita. Tak ada artinya kepada mereka yang nak pergi. Tak ada artinya. Sebab mereka yang nak pergi ni, apa yang mereka nak bukan air mata. Mereka nak la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mereka tak nak berlian, mereka tak nak permata, mereka tak nak sapphire, mereka tak nak whatever gems. Apa juga permata-mata yang hebat. Mereka tak nak. Mereka nak permata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mereka tak nak, tuan-tuan. Mereka tak nak apa pun. Tuan-tuan namakan apa pun. Sebutkan di hadapan dia satu persatu, tuan-tuan, kehebatan dunia ni yang ada kepada kita, yang sudah dicapai atau belum dicapai. Bagi tahu dia, inilah tukarannya. Matilah dalam benda ini. Matilah dalam pemberian ini. Dia tak nak. Aku nak pemberian yang paling besar, yang paling agung, yang tidak ada tolok bandingnya. Itulah pemberiannya. Sama ada terbuka pintu syurga atau terbuka pintu neraka bagi aku. Itulah pemberiannya yang memudahkan aku berada di alam barzah. Itulah pemberiannya yang memudahkan aku keluar daripada alam barzah setelah bumi dikiamatkan untuk kami berbondong-bondong ke padang mahsyar. Itulah, tuan-tuan dan puan, hadiahnya untuk aku berada di padang mahsyar dan bernaung di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Saudara, siapa yang nak bagikan kalimat itu? Sebab itu daripada sekarang, tuan-tuan, daripada sekarang, anak ini kena dilatih. Anak ini kena menjadi anak yang saleh, anak yang salihah. Anak yang ini kena mengkhidmati kita, tuan-tuan. Anak ini, insya-Allah, tuan-tuan dan puan, kena mengikuti program, ini yang saya nak sebutkan. Anak ini kena mengikuti program, mak bapak kena mengikuti program. Di mana? Di Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Di Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Oleh kerana, tuan-tuan dan tuan, untuk mati dalam Husnul Khatimah ni agak teknikal sifatnya. Untuk mati dalam Husnul Khatimah ni, tuan-tuan, mengenangi unsur-unsur akidah, mengenangi unsur-unsur syariah, mengenangi unsur-unsur akhlak, mengenai seluruh the embodiment of religion of Islam. Untuk kita mati bawa Islam itu, maka sudah tentunya, tuan-tuan, satu pendedahan, satu cabang ilmu yang perlu diikuti sangat. Apa nama ilmunya? Program pendidikan hujung usia untuk mati dalam Husnul Khatimah. Program pendidikan hujung usia untuk mati dalam Husnul Khatimah. Di mana programnya? Tak ada di Malaysia. Tak ada di dunia. Tak ada di Saudi. Tak ada di Egypt. Tak ada di Syria. Tak ada di Lebanon. Tak ada. Tak ada di Amerika. Tak ada di Eropah. Tak ada di Australia. Tak ada. Yang ada besok di bumi Malaysia ini. Bila kami, Yayasan Sabha, bersama dengan Perbadan Wakaf Selangor akan membangunkan, apa dia? Kompleks Anjung Husnul Khatimah di Sungai Semungkis, Batu 15, Ulu Langat, yang sekarang ini sedang dalam peringkat mengumpul dana. Diharapkan tahun depan, tuan-tuan, bermulalah pembangunan itu, sudah bermula insya-Allah. Bila dana yang diperlukan, tuan-tuan, dalam 12 juta ringgit, bila 1/3 daripada dana itu sudah terkumpul, dan sekarang ini alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, belum sampai 1/3 lagi, tapi sudah ada asas daripada dana itu, sudah ada untuk kita membangunkan Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Kompleks yang besar, ada 8 fasa. Fasa 1, fasa 2, fasa 3 sampai fasa 8. Ada masjid, tuan-tuan, masjid yang boleh memuatkan antara 500 ke 700 orang. Masjid, cantik masjidnya. Dan masjid inilah yang akan menjadi gelanggang untuk kita bina manusia. Gelanggang, siangnya kita bina, malamnya kita bina. Di samping bilik-bilik syarahan yang fully aircon, 15 bilik syarahan, fully aircon. Dengan kemudahannya 3-star hotel 3 bintang. Tapi tuan-tuan datang, orang miskin free orang miskin. Dan tuan-tuan yang mampu, tuan-tuan, nanti di depan-depan pintu itu ada tabung-tabung besar dekat situ. Dermalah, tuan-tuan.
untuk kita menguruskan, membeli makanan, menyediakan penginapan, menyediakan tenaga kerjanya, tuan-tuan ya, membersihkannya, maintenance-nya, utilities-nya yang perlu dibayar. Tiap-tiap hari ada 250 orang di kompleks itu, tuan-tuan. Apa ceritanya? Ceritanya khusus saja, khusus datang situ ceritanya. Program pendidikan hujung usia untuk mati dalam husnul khatimah. Dan ada program untuk anak-anak. Ingat, anak-anak lah yang akan menyalurkan. Anak-anak yang akan memberi kita. Anak-anak yang akan mengajar kita. Anak-anak yang akan mentalkinkan kita. Anak-anak yang akan menentukan, tuan-tuan, lidah kita, kalau tidak lidah kita, mata kita, tak mata kita, mata hati kita menyebut La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi anak-anak, tuan-tuan, ada program khas, modul untuk anak-anak. Anak-anak yang mengkhidmati mak bapak mereka, kita nak jadikan anak kita anak yang soleh, anak yang solehah. Semua anak-anak datanglah ke komplek Anjung Husnul Khatimah untuk mereka mempunyai kekuatan, kemampuan, untuk mempunyai ilmu, mempunyai kemahiran, untuk membawa ayah bunda di hujung usia bila berada dalam sakaratul maut, mati dalam husnul khatimah. Dengan anak-anak kita, minimum yang mereka lakukan, memberikan kepada ibu dan ayah yang mata sedang terbuntang-buntang itu, tuan-tuan dan puan, untuk mati dalam husnul khatimah, mengulurkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sekali lagi saya nak tanya, anak yang mana boleh mengulurkan kalimat ini? Anak perempuan, tuan-tuan, yang tak jaga salat, anak perempuan yang masih tak tutup aurat, anak perempuan yang masih suka berpoya-poya dengan boyfriend dia, kan? Anak laki-laki yang jarang ada di rumah waktu malam, keluar pukul 6, balik pukul 1 malam. Itu anak laki-laki yang sebagainya merempit, anak laki-laki yang sebagainya berhibur-hibur sampai dengan hiburan yang tidak terbatas. Tuan-tuan, anak laki-laki yang tenggelam dengan budaya hedonisme, budaya nafsu, budaya syahwat. Itulah culture-nya, itulah budayanya, itulah tamadunnya. Tamadun nafsu syahwat namanya hedonisme. Anak ini nak mengulurkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tuan-tuan yang berhormat sekalian, siapa yang boleh mengulurkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Anak yang jaga salat, anak yang boleh salat, anak yang salatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, anak yang bacaan salatnya betul, anak yang rukun fi'linya betul, anak yang rukun qalbi, rukun hatinya betul. Anak yang, tuan-tuan dan puan, yang menyayangi Allah, anak yang menyayangi Rasul, anak yang menyayangi ibu dan ayah dengan kesayangan, bentuk kesayangan yang paling genuine daripada yang genuine, dengan penuh keikhlasan dan kejujuran. Anak yang bakal mengkhidmati mak bapak, tuan-tuan, dengan senyum, hatinya senyum, mulutnya senyum, matanya senyum, seluruh complexion mukanya senyum, mengkhidmati ibu dan ayah. Membasuhkan najis ibu dan ayah, tuan-tuan, merupakan satu keseronokan, satu hiburan dia. Kerana itu adalah syurga. Setiap najis yang dibaca, yang dibasuhkan, setiap satu zarah daripada najis ibu dan ayah yang kita basuhkan itu, setiap satu zarah itu, tuan-tuan, beratur menjadi jembatan untuk kita memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan ya. Jadi inilah berapa orang yang tuan-tuan tengok, kalau kita sakit, anak kita mengkhidmati kita sampai peringkat itu. Berapa orang yang menyuci apa ni, kita punya apa ni, tuan-tuan ya, tai kita lah, minta maaf saya sebutkan ni, najis kita. Berapa orang? Berapa orang yang nak menyuapkan makanan? Berapa orang yang menatap wajah kita dengan penuh sayu, dengan penuh kehibaan, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kemesraan? Berapa orang, tuan-tuan dan puan, selalu mengingatkan kita, ayah, 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 ingat Allah, ingat Rasul. Ayah, ingat akhirat, ayah. Mak, ingat akhirat, mak. Mak, okay, mak, kita salat, mak, ya, kita salat. Dah sakit ni, tuan-tuan, sakit, nak mati dah ni. Salat jangan tinggal, salat jangan tinggal. Anak yang mana nak mengingatkan salat? Anak yang mana tahu untuk, tuan-tuan, mentayamumkan kita? Kalau anggota kita tidak boleh menyentuh air, ditayamumkan. Anak mana yang boleh mentayamumkan? Anak mana yang boleh mengimamkan kita di hospital, di mana-mana pun? Bila sampai waktu asar, bila sampai waktu maghrib, bila sampai waktu isyak,
Anak mana nak mengingatkan kita dalam keadaan sakit tu boleh dilakukan tuan-tuan sembahyang sembahyang antara zuhur dengan asar tuan-tuan dijamakkan, antara maghrib dengan isyak dijamakkan. Anak mana yang boleh buat itu? Anak mana yang membacakan Al-Quran? Anak mana yang membacakan? Ayah kita imam baca Quran tapi nak dipimpin bacaannya. Anak mana yang nak duduk kat situ dalam 20 minit tuan-tuan, bacakan suratul Kahfi, bacakan surah Yasin dan surah-surah lain yang ayah kita waktu hidupnya memang boleh baca surah-surah itu. Anak mana tuan-tuan? Anak mana yang nak bagi tahu adik-adik beradiknya dengan rosternya, hari Isnin siapa, hari Selasa siapa, hari Rabu siapa, hari Khamis siapa? Anak mana di antara anak-anak kita tuan-tuan yang memberitahu adik-beradiknya, hormati ayah mak, sayangi ayah mak, jangan lukakan hati mak, jangan masamkan muka menghadap mak, itu hari akhir bagi mak, hari akhir bagi ayah. Tunjukkan yang terbaik, tunjukkan muka yang terbaik, tunjukkan senyum yang terbaik, tunjukkan air muka yang terbaik. Anak mana tuan-tuan, anak mana? Inilah yang saya fikir Komplek Anjung Surau Khatimah tu ada program khas nanti tuan-tuan, khas namanya tuan-tuan mengkhidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Mengkhidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Masya Allah tuan-tuan ya. Saya mengharapkan tuan-tuan ini akan berlaku kepada kita semua. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah ya, kita sambung lagi besok sikit. Saya nak sambung tuan-tuan besok dahsyatnya sakratul maut ini, dahsyat dari segi kedahsyatan sakitnya. Saya nak sebut tuan-tuan besok kedahsyatan yang digambarkan dalam banyak ayat Quran dan banyak hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak cukup lagi tuan-tuan. Tadi kita beri sakratul maut ni kita gambarkan gambaran-gambaran luaran saja. Tapi gambaran dalamnya, apa artinya sakratul maut? What it means, how does it relate to us? Relate kepada kehidupan kita sekarang ni. Relate kepada hujung usia. Relate kepada waktu kita betul-betul berada dalam sakratul maut. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Dan bila kita dah tutup mata, saya akan juga cerita besok ni, bila dah mak dan ayah dah tutup mata, tak buka-buka lagi dah, terbujur tuan-tuan, terbujur dah. Apa anak-anak mesti buat? Apa anak-anak mesti buat? Dalam buku Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat tu tuan-tuan, sudah disenaraikan satu persatu. Tak salah saya, dekat 1920 senarai satu persatu yang anak mesti buat bila mak dan ayah menutupkan matanya buat kali yang terakhir itu tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Jadi sesaudara yang saya muliakan sekalian ya, saya nak mengakhirkan ini, selalu kita sebut tuan-tuan ya, bahawa kita nak mati ni tuan-tuan, kita ikut prinsip ni 5 perkara. Irtamin khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika. Tuan-tuan, waktu muda kita hari itu macam mana kita lakukan? Apa yang kita lakukan waktu muda kita? Macam mana kita habiskan waktu muda kita? Macam mana kita habiskan waktu muda sebelum kita datang waktu tua kita? Macam mana tuan-tuan dan puan? Saudara menghabiskan waktu muda macam mana? Sebab pengakhiran waktu muda dan hidup waktu muda itu ada kesannya pada sakaratul maut. Yang kedua, wasihataka qabla saqamika. Sehat waktu sehat. Macam mana? Sehat kita macam mana tuan-tuan sehat? Tuan-tuan sehat, Allah berpuluh-puluh tahun tuan-tuan sehat. Mental sehat, badan sehat, tubuh sehat, jiwa sehat, anak-anak sehat, isteri sehat, suami sehat, rumah selesa, dapur selesa, bilik tidur selesa. Tetapi yang tak selesanya, ke masjid tak selesa, pegang Quran tak selesa, rukuk dan sujud menyembah Allah tak selesa, sembahyang Jumaat dalam rumah tak, sembahyang berjamaah dalam rumah tak selesa, mengimamkan salat tidak selesa, mengejutkan isteri dan anak-anak bangun subuh awal tidak selesa. Macam mana tuan-tuan dan puan? Kemudian waghinaka qabla faqrika. Kaya sebelum miskin. Kaya, kita kaya tuan-tuan. Orang Malaysia relatively speaking kaya. Kaya tuan-tuan. Tak ada merempat seperti teman-teman nun di Central Republic of Africa, di Kongo, di Tanganyika, tuan-tuan dan puan. Tak ada, tak ada. Tak ada seperti di India, tak ada seperti di Bangladesh, tak ada, tuan-tuan dan puan. Atas nama kita keselesaan itulah kita nak selesakan diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Selesakan diri anda daripada sekarang ini untuk selesa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikan keselesaan ini sebagai prasyarat, sebagai preconditions untuk kita selesa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tu wa faragha qabla syaghlika. Tuan-tuan, masa yang kita lapang
sulung sempit. Lapang masa, banyak masa ni. Banyak masa tuan-tuan. Tuan-tuan yang pencen ni, tuan-tuan pencen umur 60 tahun, pencen 55 tahun. Banyak masa. Persoalannya, pagi, waktu subuh tuan-tuan gunakan macam mana masa itu? Tengok tak Quran. Intai-intai tak hadis. Intai-intai tak tulisan-tulisan ulama. Buka tak TV yang cerita mengenai kebesaran Allah, kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita tak dengan isteri, waktu kita minum, waktu makan, cerita kebesaran Allah. Cukuplah tuan-tuan. Nak cerita mak mentua, cerita bapak mentua, cerita kahwin, cerita majlis itu, majlis ini, dah tak payah dah. Itu majlis tak bawa kita bertemu dengan Allah. Itu majlis tidak memungkinkan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Sekarang ni seluruh penceritaan, waktu kita berumur 60-70 tahun ni, seluruh penceritaan, daripada paginya, tengah harinya, petangnya, malamnya, cerita kebesaran Allah, kemuliaan Nabi-Nya, cerita tentang maut. Afdalu zikrul maut. Zikir yang paling baik, cerita yang paling baik, sebutan yang paling baik, tentang ingatan yang paling baik, ialah ingatan mengenai maut. Afdalu zikrul maut. Zikir yang paling baik, nombor satu, ialah zikir mengingati mati. Tuan-tuan dan puan, wahayataka qabla mautika, wahayataka qabla mautika. Hidup sebelum mati. Ini hidup. Hidup sekarang ni, hidup ni. Bila mati, separuh mati, sakratul maut. Sekarang ni hidup. Hasan Ali sudah umur 72 tahun, alhamdulillah. Pagi-pagi tadi dah bawa kereta datang ke studio ni, tuan-tuan dan puan. Setiap pagi. Saya bukanlah nak mengatakan hebatnya saya ni, tidak. Tapi percubaan. Memanglah sakit, memanglah kaki sakit, memanglah pinggang sakit, memanglah kepala kita sakit, memanglah keinginan tak mahu, memanglah tuan-tuan, kita banyak faktor-faktor yang tidak mendorong kita untuk datang berpagi-pagi seperti ini. Tapi kena lawan, tuan-tuan, kena lawan. Macam mana nak lawan? Salat kita boleh membantu melawannya. Quran kita boleh membantu melawannya. Sedekah kita boleh membantu melawannya. Kebaikan-kebaikan kita yang kita lakukan kepada isteri, kepada anak, kepada jiran, kepada tetangga, kepada umat, itu membantu kita melawannya. Tuan-tuan, tahajud, pagi tadi kita tahajud. Tahajud, tuan-tuan, 6 rakaat. Sembahyang taubat 2 rakaat. Sembahyang hajat 2 rakaat. Sembahyang witir 3 rakaat. Kita buat pada pagi tadi. Tuan-tuan buat, saya buat. Itulah yang memberikan kekuatan kepada kita. Tolong buat tuan-tuan. Nanti insya-Allah tuan-tuan ya, dalam program besok agaknya saya akan relatekan macam mana tahajud, macam mana qiyamul lail boleh memudahkan kita berada di sakaratul maut. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah ya, Allah memberikan kekuatan kepada kita. Saya harap tuan-tuan dan puan, tuan-tuan pagi semalam ni antara hits tuan-tuan, dari segi yang views, dari segi yang share, Masya Allah, antara yang paling tinggi dalam sejarah kita berkomunikasi, kita mengadakan program dengan tuan-tuan sejak kita mula balik selepas Hari Raya sampai sekarang ni. Semalam tuan-tuan, hits yang paling tinggi. Terima kasih, tahniah kepada tuan-tuan dan terima kasih kepada tuan-tuan. Harap semua yang pernah mengikuti tuan-tuan dan puan, dari segi reach, hampir 100,000 semalam tuan-tuan. Hampir 100,000 reach. Maknanya antara yang paling tinggi lah yang saya lihat. Dan mudah-mudahan terima kasihlah tuan-tuan. Saya harap dan seterusnya tuan-tuan sebarkan, like and share, tagkan kawan kita, panggilkan kawan kita, bagi tahu kawan kita melalui SMS, bagi tahu melalui WhatsApp, bagi tahu melalui Facebook, bagi tahu mereka tuan-tuan, masya-Allah. Jadi tuan-tuan boleh ditonton, ini nanti boleh ditonton dalam YouTube kita tuan-tuan. Dr. Hasan Ali. Itu kita punya YouTube, insya-Allah. Tuan-tuan boleh subscribe dan tuan-tuan boleh insya-Allah tekan notification tuan-tuan dan puan. Kemudian tu insya-Allah untuk kita punya IG, Instagram kita Datuk Dr. Hasan, ada Dr. Hasan _Ali. Dr. Hasan _Ali. Itu IG kita. Tuan-tuan dan puan saya dah mulakan satu program insya-Allah dalam bulan depan, dalam minggu depan agaknya. Nama program tu Sayangku. Khusus untuk Instagram. Sayangku, Instagram dan YouTube. Tapi Instagram ni saya tujukan kepada anak muda berumur antara 13 tahun sampai 35 tahun. 13 tahun sampai 35 tahun. Nama programnya tuan-tuan, Sayangku. Pendek. Programnya 10 minit. Untuk menarik minat. Cerita agama, kita lambai anak-anak muda. Cerita agama, kita panggil anak-anak muda. Cerita agama, kita jemput anak-anak muda. Cerita agama, kita persilakan anak muda.
Tuan-tuan dan puan, minta anak-anak kita. Nama programnya Sayangku. Sayangku. Sayangku ni saya namakan sebagai pronoun, tuan-tuan. Ganti nama. Saya tak sebut anda, saya tak sebut tuan-tuan dan puan, saya sebut sayangku, wahai sayangku. Jadi insya-Allah tuan-tuan, isinya pun ada unsur sayangku. Isinya ada unsur kasihku. Isinya memujuk, merayu anak-anak tuan-tuan daripada umur 13 tahun sampai umur 35 tahun atau 40 tahun untuk mengikuti program itu supaya kita ada jiwa agama yang kental untuk kita mengkhidmati ibu dan ayah, dan seterusnya mempersembahkan ibu dan ayah di hadapan Allah untuk ibu dan ayah mati dalam husnul khatimah. Jadi tuan-tuan insya-Allah jangan lupa tuan-tuan kemudian buku kita yang 3 serangkai itu, dapatkan buku itu tuan-tuan, dapatkan. Dan kita nak seminarkan buku itu tuan-tuan. Tuan-tuan kontak kita. Macam mana kita nak buat program setengah hari, seminar setengah hari. Seminar setengah hari, buku namanya Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat. Setengah hari daripada pukul 9 sampai 12.30. Di mana-mana pun, Johor Barunya, di Bandar Seri Begawannya, di Singapuranya, Kuala Terengganu-nya, Pekannya, Pahangnya, mana-mana pun tuan-tuan. Yang kedua tuan-tuan, buku mengenai husnul khatimah, impian setiap Muslim. Kita seminar setengah hari kan tuan-tuan. Buku yang ketiga, Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Boleh diseminarkan setengah hari seminar. Tuan-tuan anjurkan dengan jatuhan kuasa masjid, anjurkan dengan jatuhan kuasa penduduk, anjurkan dengan yayasan, dengan persatuan-persatuan, anjurkan dengan badan-badan yang ada di kawasan saudara untuk kita sama-sama menseminarkan supaya lebih faham, supaya lebih mantap kepahaman kita tentang perkara-perkara yang dibincang supaya hati kita jelas tuan-tuan untuk mati dalam husnul khatimah itu. Dan tuan-tuan juga kita punya taska, jangan lupa tuan-tuan, taska kita punya nursery namanya First Move Child Care Center. Hantarlah anak-anak 2 bulan sampai 4 tahun, 2 bulan sampai 4 tahun. Ada 2 di Bangi, ada 1 di Kajang, ada 5 di Kuala Lumpur. Hantarlah tuan-tuan insya-Allah. Kita bimbing anak-anak. Ini dia punya moto dia, tuan-tuan, modern, professional, holistic, global, Islamic. Modern, professional, holistic, global, Islamic. Itulah kita punya nursery yang kita panggil First Move Child Care Center. Mudah-mudahan tuan-tuan saya doakan pertentuan insya-Allah. Minta maaf tuan-tuan, petang ni pagi ni saya panjangkan sikit sebab nak cerita sakratul maut ini tuan-tuan supaya dia betul-betul menjiwai, menusuk kalbu dan jiwa. Saya pun cubalah tuan-tuan dan puan insya-Allah untuk diri saya, untuk keluarga saya dan untuk tuan-tuan dan puan supaya ada serpihan-serpihan ilmu ini mengalir kepada kita insya-Allah. Jangan lupa malam ni tuan-tuan. Malam ni 9 suku macam biasa. Malam ni 9 suku macam biasa. Tuan-tuan 9 suku automatik. InsyaAllah salam husnul khatimah. Malam ini kita ada Maulana Usama dengan seorang lagi tuan-tuan. Maulana Usama dengan kita nak cerita Islam semakin terpinggir. Agama semakin terpinggir dalam hidup kita. Agama semakin terpinggir dalam hidup kita insyaAllah. Cukup setakat itu. Aku laqali hadza wa astaghfirullahaladzim. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #salam husnul khatimah.